Assalamualaikum. Okey, Mak Anjang nak ajar macam mana cara nak potong daun ketupat dari lidi dia macam ni. Cocok kat sini dengan pisau tajam, terus lurut dekat lidi. Jangan ke tengah tau. Okey, macam ni. Sampai habis. Habis, tarik je. Pembelahan. Siap. Gunting hujung cantikkan sikit. Okey. Ni ada bahagian kuning dengan bahagian hijau. Bahagian kuning dengan bahagian hijau. So, bahagian kuning ni, dia ni kalau kita buang petua dia, ketupat kita akan cantik putih. Kalau kita anyam juga dengan warna hijau ni boleh. Tapi nanti ketupat kita belang lah. Hijau akan menjadi coklat. So, putih coklat ketupat kita. Untuk mendapatkan ketupat yang cantik, kita ambil gunting, kita buang yang hijau ni. Nampak? Potong macam ni. Jangan sayanglah kalau nak cantikkan ketupat kan. Kalau nak anyam boleh juga. Okey, hari ni kita nak belajar macam mana nak buat ketupat sate. Ketupat sate ni dia kecil, dia ada yang besar ataupun kecil. Tapi dia nipis sikit lah. Senang lah, belah 4 dia dah cukup. So, macam ni punya ketupat sate. Sekarang kita ada 2 daun ni. Satu A, satu B. Mana satu kita kena buat macam ni lebih kurang 6 inci. Lepas tu kita gulungkan ni kedua 3 kali. So sama yang sebelah ni, tapi kita terbalikkan 6 inci ke bawah. 1, kedua, ketiga. Lepas tu kita ambil yang pertama, yang kanan yang pertama kita masuk. Buat macam ni. Di sini 3, sini 3. Nampak? Sini 3, sini 3. So yang daun kanan, yang ni masukkan yang bawah. Lepas tu masukkan yang atas. Lepas tu tarik macam ni. So yang ini jalan. Yang kedua buat macam ni. Macam anyam tikau. Lepas tu yang ni pusing. Masuk. Masuk ikut anyam dia. Atas bawah. So dah siap. Dah siap sekerat. Dah cantik kan? Nampak macam ni kan? So okey, macam mana nak matikan dia punya ni? Yang atas yang ni, yang terjulur ni kita U-turn kan dia. Masukkan kat bawah yang tengah ni. Lepas tu kita tarik. So make sure dia tak terlepas lah. Ni. Lepas tu kita pusing, tangan kita pusing. Pusing ambil yang sebelah kiri. So yang sebelah kiri pun sama, U-turn. Masuk bawah dia, lepas tu masuk atas. Lepas tu masuk bawah dia. So dapat kan? So dah jadi. Bila dah jadi macam ni, kita kena ketatkan supaya jadi ketupat. Kita kena ketatkan supaya nanti beras tak keluar tau. Kalau kita tak ketatkan, beras tu nanti dia keluar. Lama-lama ketupat kita jadi kosong. Tak jadilah ketupat hari raya, nanti tak dapat lah orang nak makan ketupat kita. Jadi dia dah ketat. So dah nampak macam ni. Nampak? Bila dah nampak macam ni, bila dah nampak ketat macam ni, kita nak matikan dia bahagian ni. Untuk menjadi ketupat yang sebenarnya. Supaya senang masuk beras, kita pendekkan ini. Lepas tu kita ni dalam 2 inci. So, ni kita masuk bawah. Ni, nampak tak? Masuk. Koyakkan dia ni. Janganlah koyak sangat. Buka, masuk bawah dia. Lepas tu yang atas tadi, yang lebih tu, masuk yang bawah ni. Jadi, maka jadilah ketupat. Cantik tak? Yang mana gadis-gadis, yang mana mak-mak orang yang tak tahu, ambil lah ni cara-cara nak buat ketupat yang paling senang dari Mak Anjang. Okey, yang ni ketupat yang Mak Anjang dah siap buat. Yang tadi Mak Anjang bagi petua, buangkan yang warna hijau yang tepi ni kan. Yang tepi-tepi ni.
Sekarang ni dia jadi yang warna kuning yang cantik. So betulnya kalau kita buat yang ini, ketupat kita akan cantik bersih. Kalau kita campur yang ini ataupun yang ini, ketupat kita akan berbelang. Putih, coklat. Ikut sukalah kan. Okey, sekarang ni cara-cara nak masukkan beras ke dalam ketupat. Okey, ni ketupat kita. Kita buka yang dekat ni yang ada juntai dia ni, kita buka. Okey. Kita buka, kita tarik kan dia punya yang perlahan tarik dia punya yang tutup tadi supaya kita dapat belajar lagi satu ketupat bawang. Okey, siap ya. Okey, ketupat ni dah siap. Kita boleh masakkan di dalam periuk ataupun kuali, di mana ketupat ni kena tenggelam dengan air. Kena masukkan air, tenggelam. So dalam masa 3 jam ataupun dia dah kembung, kita dah boleh angkat. Kita angkat kali pertama. Cara nak masak, angkat kali pertama, salin air. Keluarkan ketupat ataupun terus buangkan air yang mula-mula tu. Lepas tu kita masukkan balik ketupat dalam periuk yang sama ataupun periuk lain. Lepas tu kita masuk garam. Garam ikut rasa masing-masing, nak masin ke nak kurang masin. Kalau katakan ketupat tu ada 50 biji. 50 biji tu kurang pun lebih kurang 1 genggam ataupun 2 genggam, bergantung pada garam halus ataupun garam kasar. So kali kedua tu bila masuk air lagi sekali, air bersih, baru dah ketupat kita cantik. Lepas tu kita masuk daun pandan 1-2 helai untuk dapatkan bau sedap ketupat kita. So dalam masa 1 jam ketupat tu dah orang kata kembung, yang ni kembung, dah sejat. Barulah kita padamkan api, kita angkat, kita gantung, kita ikat ni ikat ni macam ni ataupun guna tapis, kita masuk dalam besin kan menggunakan tapis ataupun ini kita salai, kita gantung supaya air dia keluar, tahan, kita punya ketupat tahan lebih kurang 2-3 hari. Bergantung macam mana cara kita buat. Okey, ketupat ni dah siap, boleh dah dipotong dan dihidangkan bersama rendan, kuah kari ataupun sambal ikan bilis. Senyumlah cik abang. Semoga puan-puan semua bahagia dengan ketupat ni untuk hidangan keluarga.